Jika dia mati malam ini, ia bukan hanya nafas terakhir putera Khalid, tetapi ia adalah keruntuhan kepercayaan seluruh keluarga diraja dan kestabilan seluruh negara. Kuala Lumpur di waktu malam terang benderang dengan lampu neon dan bunyi enjin supercars yang bergema di sepanjang jalan Bukit Bintang. Kemewahan yang tidak pernah pudar, sehingga bunyi letupan kemalangan mengoyak keheningan. Bangkai Lamborghini Prague berpusing di tengah jalan, menampakkan tubuh putera Khalid yang berlumuran darah. Pada saat itu, harapan seluruh kerabat diraja tergantung pada sehelai benang halus di antara hidup dan mati. Malam itu, apabila bunyi siren bergema di sepanjang jalan raya Kuala Lumpur, ambulans dan kereta polis segera mengepung jalan Bukit Bintang. Putera Khalid dihantar terus ke Pusat Perubatan Diraja Tuanku Abdul Rahman, sebuah institusi yang terkenal di seluruh Malaysia sebagai pusat kecemerlangan perubatan dan sejarah yang hebat. Setiap saat dipenuhi dengan kesibukan, peralatan perubatan canggih dikerahkan. Bilik kecemasan terang benderang seperti medan perang melawan malaikat maut. Sekumpulan doktor dari barat yang dijemput tergesa-gesa, sama ada pakar saraf dari Amerika, pakar jantung dari Jerman, atau pakar resusitasi dari Jepun, semuanya bergegas mengambil tempat secara sistematik. Mereka adalah pakar yang diiktiraf di seluruh dunia dari segi kemahiran dan teknologi, tetapi di hadapan putera yang cedera parah, bayangan ketidakpastian mula terpancar di mata mereka sedikit demi sedikit. Bunyi alat pemantau degupan jantung semakin laju, kadangkala hilang. Monitor menunjukkan gelombang jantung yang lemah. Darah mengalir tanpa henti, otak bengkak sehingga tidak dapat menerima oksigen yang mencukupi. Pembedahan pertama bermula dengan kekuatan penuh, tetapi tidak lama kemudian, keputusannya gagal. Kali kedua memberikan sedikit sinar harapan, tetapi kemudian api itu padam dalam sekelip mata. Kali ketiga, badan putera semakin kurang bertindak balas. Suasana di hospital penuh dengan ketegangan. Wartawan dari timur tengah melaporkan secara langsung. Media sosial dipenuhi dengan mesej doa dan pertanyaan yang penuh dengan keputusasaan. Di istana yang terletak di tengah-tengah Riyadh, Permaisuri menangis tanpa henti, matanya bengkak sehingga tidak dapat dibuka. Raja berjalan mundar-mandir seperti binatang buas yang terperangkap dalam sangkar. Peluh dan air mata bercampur, tetapi baginda terpaksa menunjukkan wajah yang teguh di hadapan para pembesar dan rakyat. Malam demi malam berlalu dengan 4 kali pembedahan berturut-turut, dan pengumuman yang tiada siapa mahu dengar pun diucapkan, otak kekurangan oksigen teruk. Peluang untuk hidup hampir sifar. Kata-kata itu seperti tukul besi yang memukul tepat di tengah-tengah hati kerabat diraja. Tangisan bergema di Dewan Istana. Rakyat di seluruh negara mula hilang kepercayaan. Nama putera yang pernah menjadi simbol harapan kini ditulis di muka akbar dengan kata-kata kesedihan, tetapi pada saat segala-galanya gelap seolah-olah tiada jalan keluar lagi, sedikit cahaya bersinar. Salah seorang penasihat perubatan Arab, Sheikh Omar Al-Khatib, tiba-tiba teringat kenangan setahun yang lalu di Kuala Lumpur Convention Center pada persidangan antarabangsa pembedahan otak. Pada hari itu, dia duduk di tengah-tengah dewan besar dan melihat seorang lelaki Asia yang kurus tetapi dengan mata yang tajam bersinar. Lelaki itu ialah Profesor Perubatan Dr. Izwan Ridwan, seorang pakar bedah saraf dari Malaysia yang pernah melakukan pembedahan yang dianggap mustahil oleh pakar antarabangsa. Hasilnya adalah nyawa pesakit yang kembali bernafas dan tepukan gemuruh bergema di seluruh dewan persidangan. Omar tidak pernah melupakan imej itu, dan pada malam ini, ingatan itu kembali jelas seolah-olah baru berlaku. Dia menelan air liur, memaksa suaranya keluar di tengah keheningan mesyuarat doktor. "Tuanku, betapa rasa kita patut memanggil doktor Izwan dari Malaysia. Dia mungkin harapan terakhir kita." Di bilik mesyuarat yang penuh ketegangan, semua mata tertumpu kepada raja. Pandangan yang penuh dengan ketidakpastian. Meletakkan nyawa putera mahkota di tangan doktor dari sebuah negara kecil di Asia Tenggara, sebuah negara yang dianggap oleh dunia barat tidak mempunyai kemajuan perubatan canggih, adalah risiko yang terlalu besar untuk diterima. Tetapi tiada pilihan lain. "Kita akan cuba," titah raja tegas. Arahan dihantar dengan segera. Panggilan telefon disambung terus ke Malaysia. Di sebuah rumah kayu di tepi Sungai Gombak,
Dr. Izwan baru sahaja selesai membedah pesakit kemalangan. Matanya merah kerana bekerja lebih dari 10 jam tanpa henti. Apabila telefon berdering, suara di hujung talian penuh dengan ketergesaan dan keputusasaan. Kami perlukan Tuan segera. Putera Arab Saudi hampir nazak. Dr. Izwan terdiam seketika. Bunyi hujan renyai-renyai jatuh di atas bumbung kayu. Dia berpaling melihat isteri dan anaknya yang baru bangun tidur. Di dalam hatinya, terdapat keraguan dan tanggung jawab. Isterinya menggenggam lengannya, air mata bergenang. Jika ada nyawa yang boleh diselamatkan, Tuan kena pergi. Dr. Izwan mengangguk perlahan. Ya, kerana ini bukan hanya tentang satu individu, tetapi ia adalah kehormatan bagi bidang perubatan Malaysia dan tugas saya. Awal pagi, jet peribadi dari Arab Saudi mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia. Pasukan keselamatan dan pegawai antarabangsa segera membawanya menaiki pesawat. Semasa enjin menderu ke langit, Kuala Lumpur perlahan-lahan hilang di bawah tirai kabus pagi. Dr. Izwan membuka fail perubatan yang dihantar terlebih dahulu. Imej imbasan otak muncul, lebam yang kompleks, otak bengkak, kerosakan teruk. Semua angka adalah tanda kematian, tetapi di matanya hanya ada api keyakinan. Selagi masih ada nafas, walaupun kecil, masih ada harapan. Sementara itu, di Riyadh, ribuan rakyat berkumpul di hadapan istana, berdoa di bawah langit yang gelap. Media di seluruh dunia memerhati, dan perkataan Malaysia mula dicari di seluruh internet. Beberapa saluran berita mengejek bahawa keluarga diraja sanggup meletakkan nyawa putera di tangan doktor dari negara yang hanya dikenali sebagai negara penuh senyuman atau negara ketinggian berkembar, tetapi tiada siapa tahu bahawa di sebalik senyuman rakyat Malaysia tersembunyi kekuatan hati yang tabah. Sebaik sahaja jet diraja menyentuh landasan lapangan terbang antarabangsa Riyadh, langit keemasan padang pasir mendedahkan cahaya pertama hari baru. Sinar matahari memantul pada kubah emas dan bangunan pencakar langit yang kontras dengan padang pasir yang luas, seolah-olah seluruh bandar diterangi oleh api kekayaan dan kuasa. Tetapi di hati Dr. Izwan, ia adalah cahaya yang berat, mengingatkannya bahawa apa yang menanti di hadapan adalah ujian yang tidak boleh gagal. Perarakan diraja membawanya terus ke Istana Alama, tempat yang menjadi jantung keluarga diraja Arab. Di kedua-dua belah jalan, dipenuhi orang yang berkumpul untuk berdoa dan memanggil nama putra Khalid dengan suara yang bergetar. Air mata dan doa bercampur di udara. Apabila kereta berhenti di pintu istana, tentera berbaris dengan tegas, bunyi gendang dan doa bergema di seluruh kawasan, tetapi banyak mata yang memandang Dr. Izwan penuh dengan keraguan. Dewan Mesyuarat Perubatan diatur dengan segera. Meja panjang ditutup dengan kain putih bersih, tersusun dengan dokumen dan imbasan otak yang tidak terkira banyaknya. Di sekeliling meja penuh dengan pakar terkenal dari Amerika, Jerman, Prancis, Jepun, dan England. Semua orang mempunyai reputasi global. Ada yang pernah menjadi profesor perubatan di universiti terbaik. Apabila Dr. Izwan melangkah masuk, keheningan seketika berlaku, diikuti dengan bisikan-bisikan perlahan tetapi penuh penghinaan. Inikah doktor dari Malaysia? Negara yang kita hanya kenal kerana sawah padi dan pelancongan? Satu suara berbisik perlahan, tetapi niatnya jelas untuk didengari. Mereka benar-benar fikir untuk meletakkan nyawa putra di tangan doktor dari negara membangun. Tambah suara lain. Senyuman sinis muncul di wajah beberapa orang. Suasana penuh dengan kesejukan dan ketidakpercayaan. Tetapi, Dr. Izwan tidak membalas. Dia hanya meletakkan failnya di atas meja dengan tenang dan mula membuka imbasan satu demi satu. Lampu memantul di matanya, yang memandang imej otak yang kompleks seperti peta labirin. Dia menarik garis dengan pen merah pada titik kecil yang terlepas pandang. Ini adalah masalah sebenar. Semasa beberapa pakar mempersoalkan, Dr. Izwan menunjuk ke pendarahan kecil di bawah lapisan otak yang sangat dalam. Jika ini tidak ditangani, sebarang rawatan akan sia-sia. Suaranya lembut tetapi cukup kuat untuk mendiamkan seluruh bilik. Dia seterusnya menerangkan pendekatan pembedahan yang berbeza dari standard antarabangsa, laluan yang berbahaya tetapi masih ada peluang kecil untuk hidup. Sebaik sahaja dia selesai, bantahan meletus. Seorang doktor Amerika yang terkenal menghentak meja dengan kuat.
Ini gila. Tiada siapa di dunia yang pernah melakukannya. Seorang doktor Jerman yang terkenal dalam penyelidikan menambah, adakah Anda akan menukar bilik bedah menjadi padang percubaan? Gelombang bantahan menyerangnya seperti ombak padang pasir yang kuat sehingga dia hampir tidak dapat berdiri. Tetapi sebelum kekecohan meletus, permaisuri Arab Saudi bangun. Baginda berjalan ke arah Dr. Izwan dengan air mata berlinang. Baginda menggenggam tangannya dengan erat. Tolong selamatkan anak beta, wahai doktor. Air mata yang jatuh di tangannya seperti meterai yang tidak dapat dipadamkan. Seluruh bilik senyap. Bantahan hilang. Semua mata tertumpu kepada Dr. Izwan. Dia menarik nafas dalam-dalam, memandang raja, dan berkata dengan suara yang tegas, "Beta tidak boleh menjanjikan kejayaan, tetapi jika tidak mengambil risiko, peluang untuk hidup adalah sifar. Jika tuanku memilih keselamatan, tuanku hanya akan mendapat kematian. Tetapi jika memilih harapan, walaupun hanya sehelai benang nipis, kita mungkin mendapat nyawa kembali." Raja terdiam lama, seolah-olah masa terhenti. Akhirnya, Baginda mengangguk sekali. Keputusan itu seperti cap yang mengubah nasib sejarah. Apabila keluar dari bilik mesyuarat, Dr. Izwan berjalan melalui koridor mewah istana. Hatinya tidak berasa megah, tetapi berat seperti gunung yang diletakkan di atas bahunya. Dia tahu bahawa ini bukan hanya pembedahan, tetapi ia adalah pertempuran antara kepercayaan dan penghinaan, antara keberanian dan ketakutan, dan di atas segalanya, pertempuran yang mempertaruhkan maruah Malaysia. Setelah Raja mengesahkan, keheningan di bilik mesyuarat menjadi berat seperti gunung yang menindih setiap nafas. Dr. Izwan menundukkan kepalanya sedikit, matanya teguh. Dia tahu bahawa anggukan itu bukan sekadar kebenaran untuk membedah, tetapi ia adalah meletakkan seluruh keluarga diraja dan masa depan sebuah negara di bahunya yang kecil. Semasa dia berjalan keluar, bisikan masih mengejarnya. Ada yang masih menegaskan bahawa ia adalah risiko yang terlalu besar. Ada yang merungut bahawa usaha ini hanya akan berakhir dengan kesedihan. Tetapi di tengah-tengah pandangan itu, Dr. Izwan tidak menoleh. Dia memilih untuk diam dan terus berjalan dengan teguh, kerana dia tahu bahawa perdebatan tidak dapat menyelamatkan sesiapa, hanya tindakan yang boleh. Apabila tiba di bilik doktor, dia meletakkan beg lama yang dibawanya dari Gombak di atas meja kayu. Dia membukanya. Di dalamnya hanya terdapat peralatan peribadi kecil dan buku nota yang dipenuhi tulisan tangan siang dan malam. Dia membuka halaman terakhir, melihat huruf yang pernah ditulisnya. Tugas seorang doktor adalah untuk memberi peluang, bukan untuk menentukan takdir. Tangannya menggenggam pen dengan erat dan menggariskan ayat itu sekali lagi, seolah-olah ia adalah sumpah. Beberapa jam kemudian, dia dipanggil ke bilik persiapan pembedahan. Suasana penuh dengan tekanan. Alat perubatan tersusun seperti senjata di medan perang. Pasukan pembantu, baik dari Malaysia maupun antarabangsa, berdiri di tempat masing-masing. Ada yang masih tidak yakin dengannya, tetapi apabila menerima arahan terus dari Raja, semua orang terpaksa bekerja sama. Dr. Izwan memandang sekeliling bilik. Lampu putih memantul di dinding yang sejuk. Bunyi alat bantuan pernafasan berirama seperti gendang perang. Dia menutup matanya seketika, menarik nafas dalam-dalam, dan membayangkan bahawa di hadapannya bukanlah bilik mewah di Riyadh, tetapi bilik bedah kecil di hospital di Gombak, di mana dia telah merawat rakyat biasa yang tidak terkira banyaknya. Nyawa adalah nyawa, sama ada petani di kampung kecil atau putera di istana, dia berbisik kepada dirinya sendiri. Pemikiran itu menenangkan hatinya, bukan kebesaran pesakit yang menentukan makna pembedahan, tetapi nilai kehidupan yang sama rata. Sebelum memasuki bilik bedah sebenar, Dr. Izwan diberi penghormatan untuk bertemu Raja sekali lagi. Raja berjalan perlahan-lahan, matanya merah kerana kurang tidur dan air mata. Suara Baginda sedikit bergetar tetapi tegas. "Dr. Izwan, anak beta berada di tangan Tuan. Beta serahkan segala-galanya kepada keberanian dan belas kasihan Tuan." Dr. Izwan menundukkan kepalanya. Beta tidak boleh berjanji untuk menang, tetapi beta berjanji untuk berjuang sehingga titisan terakhir. Apabila dia keluar, permaisuri menunggu. Matanya penuh dengan kesan air mata. Dia menggenggam tangannya dengan erat, hanya berkata satu ayat. "Tolong jangan biarkan harapan terakhir ini padam."
Kata-kata itu adalah seperti dorongan besar. Dr. Izwan mengangguk perlahan, sedar bahawa selepas ini, setiap pergerakan tangannya akan menjadi seperti nafas seluruh keluarga diraja. Di koridor panjang menuju bilik bedah, bunyi tapak kakinya bergema di atas lantai marmar. Setiap langkah terasa lebih berat daripada langkah sebelumnya. Tentera berpakaian seragam putih berbaris, memandangnya seolah-olah melihat jeneral yang sedang menuju ke medan perang yang tidak boleh berundur. Apabila tiba di hadapan bilik bedah, pintu keluli perak perlahan-lahan terbuka. Cahaya putih terang memancar keluar. Bunyi mesin berharmoni dengan degupan jantung di dadanya. Ia adalah panggilan kepada takdir. Dia melangkah masuk perlahan-lahan tetapi teguh. Seolah-olah dia tahu bahawa di sebalik pintu itu adalah titik penentuan antara kematian dan kelangsungan hidup. Sebaik sahaja dia masuk, pasukan perubatan antarabangsa menumpukan perhatian kepadanya seolah-olah menunggu kegagalannya. Ada yang mengangguk antara satu sama lain, seolah-olah yakin bahawa tidak lama lagi mereka akan melihat kekalahannya. Tetapi Dr. Izwan tidak mengendahkannya. Dia berpaling melihat putra Khalid yang terbaring kaku di atas katil, badannya penuh dengan tiup dan wayar peralatan. Wajah muda yang belum sempat menikmati kehidupan itu pucat lesi seolah-olah hampir padam. Imej itu mengeraskan hati Dr. Izwan. Dia berbisik perlahan, seolah-olah janji. Tidak kira apapun risikonya, peta akan membawa tuan keluar dari tangan malaikat maut. Pasukan mula bergerak. Ubat bius disediakan, peralatan diperiksa berulang kali. Bunyi bip dari monitor bergema seolah-olah mengira detik. Dr. Izwan mengangkat tangannya untuk mencuci dan memakai sarung tangan steril. Semua mata masih memerhati, tetapi dia tidak goyah. Di dalam hatinya hanya ada satu perkara yang jelas. Ini bukan untuk membuktikan kemahirannya, bukan pertempuran untuk kemasyhuran, tetapi ia adalah pertempuran untuk maruah kemanusiaan. Apabila semuanya siap, pintu bilik bedah ditutup perlahan-lahan dengan bunyi yang kuat, seolah-olah pintu medan perang akan menutup dunia luar. Di bilik yang penuh dengan cahaya putih dan bau disinfektan, Dr. Izwan berdiri di tengah. Matanya tajam dan tangannya tidak bergetar sedikit pun. Ini adalah langkah pertama ke arah pembedahan yang diperhatikan oleh seluruh dunia. Bunyi pintu keluli yang berat perlahan-lahan ditutup di belakang, seolah-olah memotong seluruh dunia luar, hanya meninggalkan bilik bedah yang penuh dengan lampu terang, bau disinfektan, dan bunyi bip dari monitor yang berterusan seperti jam mengira detik. Putra Khalid terbaring kaku di atas katil, wajahnya pucat. Badannya diikat dengan banyak tiup dan peralatan, menyerupai mayat yang disokong oleh teknologi moden. Dr. Izwan berdiri di sebelah katil, matanya tajam dan tingkah lakunya tenang, walaupun tekanan daripada puluhan pasang mata yang memerhati dari setiap sudut. Pembantu doktor dari barat berbisik perlahan, ada yang masih menunjukkan keraguan, ada yang sinis seolah-olah menunggu masa untuk melihat kegagalan yang akan berlaku. Tetapi Dr. Izwan tidak mendengar sebarang bunyi. Dia hanya fokus pada tubuh di hadapannya dan degupan jantung yang masih berdenyut, walaupun betapa lemahnya. Mulakan anestesia, dia memberi arahan dengan suara yang tegas. Sebaik sahaja ubat dilepaskan ke dalam badan Putera, pelbagai peralatan bertindak balas. Semua pembantu bergerak selaras seperti mesin, tetapi tangan dan mata semua orang masih tertumpu kepadanya, seolah-olah menunggu keputusan penting. Dr. Izwan mengangkat pisau bedah. Cahaya di atas kepala memantul pada pisau sehingga berkilauan di seluruh bilik. Bunyi bip dari monitor menjadi lebih jelas. Semua orang senyap. Jantung mereka berdegup mengikut irama jarum pisau yang akan menyentuh tubuh putera dalam beberapa saat. Untuk hidup, untuk maruah, untuk kepercayaan, dia berbisik di dalam hati sebelum membuat hirisan pertama pada kulit kepala pesakit. Darah merah pekat perlahan-lahan merembes keluar. Bunyi sedutan mesin bantuan pernafasan kedengaran. Pasukan pembantu segera bekerja mengikut irama yang dia arahkan. Setiap pergerakannya tenang tetapi tegas, tanpa keraguan sedikit pun, seperti tangan yang telah dilatih ribuan kali. Dia melangkah ke laluan yang tidak pernah dipilih oleh sesiapa, dan sedar bahawa setiap saat yang berlalu adalah cabaran terhadap kematian dan penghinaan dunia. Tidak lama kemudian, ketegangan mula meningkat. Monitor jantung mengeluarkan bunyi amaran. Irama yang tidak normal.
Garis graf bergetar dengan pantas. Putera mula menunjukkan tanda-tanda tekanan darah rendah. Jeritan daripada doktor asing, hentikan pembedahan sekarang. Badan pesakit tidak akan tahan lagi. Tetapi Dr. Izwan mengangkat kepalanya, matanya teguh. Oksigen, kawal tekanan, sediakan adrenalin dalam dos rendah. Arahan pendek dan jelas seperti suara komander di medan perang. Pasukan pembantu teragak agak seketika. Tetapi, apabila melihat keyakinan dalam nada suara dan matanya, semua orang segera mengikut. Bunyi mesin kejutan elektrik disediakan. Bunyi kiraan detik kedengaran dalam suasana yang tegang. 1, 2, 3. Tubuh putera tersentak sedikit daripada kejutan sebelum garis graf jantung kembali berdenyut, walaupun lemah tetapi masih ada degupan. Seluruh bilik menghela nafas serentak, tetapi Dr. Izwan tidak tersenyum. Dia tahu bahawa ini hanyalah pusingan pertama dalam pertempuran yang panjang. Dia tunduk dan meneruskan kerja dengan teliti. Tisu diasingkan lapisan demi lapisan. Bunyi sedutan darah berharmoni dengan bunyi monitor seperti musik hidup dan mati. Peluh mula mengalir di pipinya, tetapi dia tidak peduli. Tangannya masih stabil seperti batu. Dan dia menemui apa yang dia jangkakan sejak awal. Bekuan darah kecil yang tersembunyi jauh di dalam otak. Ini adalah musuh sebenar, katanya dengan suara yang perlahan. Beberapa pembantu melihat dengan terkejut. Ada yang mula faham mengapa lelaki dari Malaysia itu berani datang ke sini. Dia mula beroperasi mengikut pendekatan baharu yang tidak pernah direkodkan dalam mana-mana buku teks, laluan yang dia cipta sendiri daripada pengalaman dan pemerhatian. Bantahan masih kedengaran dari doktor asing. Anda meletakkan nyawa putera dalam risiko. Tetapi Dr. Izwan hanya menjawab ringkas. Satu-satunya risiko sebenar adalah tidak melakukan apa-apa. Tangannya bergerak perlahan milimeter demi milimeter. Semua mata di dalam bilik memerhati tanpa berkedip. Jantung semua orang seolah-olah berhenti berdegup serentak. Dan akhirnya, imej bekuan darah gelap muncul dengan jelas di skrin. Pasukan pembantu senyap. Ada yang menahan nafas. Sediakan penyedut, dia memberi arahan dengan suara yang tenang. Mesin penyedut segera berfungsi, darah perlahan-lahan hilang. Imej otak perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Garis graf degupan jantung mula kembali normal. Bunyi bip dari mesin monitor menjadi jelas, seperti bunyi gendang perang yang menandakan kemenangan kecil. Air mata mengalir dari mata seorang pembantu Arab yang berdiri berdekatan dengannya. Dia berjaya. Dia benar-benar berjaya. Tetapi Dr. Izwan tidak berhenti. Dia tahu bahawa ini hanyalah permulaan. Otak masih rapuh, darah masih bersedia untuk mengalir semula. Dia perlu terus bekerja sehingga akhir. Masa berlalu seperti jam yang paling lama dalam hidup. Semua orang di dalam bilik seolah-olah terserap ke dalam medan pertempuran kecil yang hanya ada pisau bedah dan degupan jantung pesakit sebagai penentu. Dr. Izwan masih berdiri teguh. Tangannya tidak bergetar sedikit pun. Matanya bersinar, tidak ubah, seperti pahlawan yang memegang pedang berdiri di tengah medan perang. Bunyi monitor semakin laju secara tidak normal. Garis graf jantung yang dahulunya stabil kembali bergetar, seolah-olah nasib putera tergantung pada seutas benang. Dr. Izwan menahan nafas seketika sebelum memfokuskan matanya pada titik kecil yang masih belum sempurna di otak pesakit. Belum selesai. Masih ada pendarahan lagi, dia berbisik perlahan. Pasukan pembantu mula panik. Perbualan kedengaran lagi. Kita patut berhenti sebelum terlambat. Peluang untuk hidup terlalu rendah. Tetapi, Dr. Izwan berdiri kaku, wajahnya tidak goyah. Dia tahu bahawa jika dia berhenti sekarang, itu adalah kekalahan sebenar. Dia berpaling melihat pembantu terdekatnya. Sediakan klem terkecil dan tingkatkan tekanan oksigen sebanyak 10%. Suara arahannya tegas dan jelas sehingga semua orang bersetuju untuk mengikut walaupun hati mereka masih bergetar dengan ketakutan. Semasa dia sedang menguruskan kapilari kecil yang pecah dan merembes, amaran monitor berbunyi lagi. Kali ini lebih teruk daripada sebelumnya. Garis graf jantung jatuh hampir lurus. Seluruh bilik senyap seolah-olah masa terhenti. Semua mata tertumpu pada skrin. Seorang doktor asing menjerit, "Berhenti. Dia pasti mati." Tetapi Dr. Izwan menutup matanya seketika, seolah-olah mengumpulkan semua kekuatannya,
sebelum membuka matanya dengan suara yang tegas, "Belum mati. Selagi hati masih berjuang, kita perlu terus berjuang." Dia segera memberi arahan. Adrenalin 1 miligram. Sedia kejutan elektrik. Bunyi kiraan detik kedengaran. 1, 2, 3. Tubuh Putera tersentak kuat. Monitor berbunyi pendek sebelum garis graf jantung bergetar kembali secara ajaib. Seluruh bilik bedah menghela nafas panjang, tetapi ketegangan tidak berkurangan sedikit pun. Doktor Izwan mengelap peluh yang mengalir di pipinya. Tangannya masih stabil. Dia mula bekerja semula dengan tumpuan tertinggi. Setiap pergerakannya seperti pahlawan yang tidak mahu berundur walaupun dikelilingi musuh. Akhirnya, dia berjaya menguruskan saluran darah yang pecah. Pendarahan berhenti. Peredaran darah kembali normal sedikit demi sedikit. Bunyi monitor kembali stabil, seperti bunyi nafas baru yang bangkit daripada kematian. Tetapi Dr. Izwan tahu bahawa kerja belum selesai. Otak Putera masih bengkak. Pemulihan dan penjagaan perlu dilakukan dengan sangat berhati-hati. Dia menguruskan langkah demi langkah, seperti orang yang membaiki jam antik yang rapuh. Setiap gentian saraf adalah masa. Setiap titisan darah adalah harapan seluruh keluarga diraja. Beberapa jam berlalu. Seluruh pasukan hampir tidak dapat berdiri, tetapi Dr. Izwan masih teguh. Matanya tajam, tangannya stabil, seolah-olah dia tidak tahu apa itu penat. Beberapa pembantu memandangnya dengan pandangan yang berubah, dari keraguan menjadi penghormatan. Akhirnya, saat yang dinanti-nantikan oleh semua orang tiba. Dr. Izwan berkata perlahan, "Tutup luka." Seluruh bilik hampir pecah dengan bunyi nafas lega dan bisikan kelegaan. Apabila dia meletakkan pisau bedah di atas dulang logam, bunyi dentingan itu seperti bunyi kemenangan selepas perang. Semua mata memandangnya dengan terkejut. Lelaki dari Malaysia yang dihina pada mulanya, kini menjadi penakluk kematian. Bunyi monitor masih berirama stabil. Bilik bedah yang dahulunya penuh dengan ketegangan kini senyap, seolah-olah semua orang tidak mahu memecahkan bunyi nafas baru yang baru pulih. Doktor Izwan perlahan-lahan menanggalkan sarung tangannya. Tangannya sedikit bergetar, bukan kerana ketakutan, tetapi kerana keletihan yang terkumpul sepanjang beberapa jam. Apabila pintu bilik bedah dibuka, bunyi doa para pembesar diraja bergema masuk. Semua orang yang menunggu di luar berpaling, hanya mencari satu orang, doktor muda dari Malaysia. Doktor Izwan menundukkan kepalanya sedikit, hanya berkata satu ayat pendek, "Baginda selamat." Kata-kata itu seperti kilat yang menyambar di tengah keputusasaan. Jeritan kegembiraan bergema. Air mata pembesar diraja mengalir tanpa malu. Tetapi walaupun pembedahan berjaya, nyawa Putera masih belum sepenuhnya selamat. Tempo selepas pembedahan adalah ujian sebenar. Dr. Izwan sedar bahawa jika Putera tidak sedar dari koma dalam beberapa hari, semua yang telah dilakukan mungkin sia-sia. Malam pertama selepas pembedahan, Dr. Izwan memerhati tingkap besar yang menghadap lampu-lampu Kuala Lumpur yang berkelip-kelip. Dia duduk menjaga katil Putera dengan mata yang tidak beralih. Degupan jantung baginda yang perlahan adalah satu-satunya tanda yang mengesahkan bahawa harapan masih ada. Ramai yang masih tidak yakin dengannya. Beberapa doktor dari barat berbisik bahawa ia hanyalah nasib. Dalam beberapa hari, Putera tidak akan selamat, kata mereka. Kata-kata itu menusuk, tetapi Dr. Izwan tidak menjawab apa-apa. Dia hanya duduk diam, menutup mata, dan berdoa perlahan mengikut cara seorang Muslim yang beriman, kerana dia tahu bahawa kadang-kadang keheningan mempunyai kuasa yang lebih besar daripada perdebatan. Hari ke-2, Putera masih tidak bergerak, suasana penuh dengan kebimbangan. Dr. Izwan mula bercakap dengan baginda perlahan-lahan, walaupun dia tidak tahu sama ada baginda boleh mendengar atau tidak. "Tuanku, jika tuanku masih mempunyai tanggungjawab kepada rakyat, kembalilah. Dunia ini masih memerlukan tuanku." Malam ke-3, hujan turun lebat. Bunyi guruh bergema di atas Kuala Lumpur. Dr. Izwan memerhati titisan air yang mengalir di tingkap sebelum menutup mata dan melakukan solat sunat. Semoga kekuatan iman dan belas kasihan melindungi nyawa insan yang tidak bersalah ini. Tiba-tiba, bunyi monitor berubah irama. Jari Putera tersentak perlahan. Pembantu bergegas masuk. Baginda bergerak. Dr. Izwan tersenyum buat kali pertama selepas pembedahan. Air mata bergenang di matanya,
Kerana ini adalah tanda pemulihan yang dinanti-nantikannya. Berita tentang pergerakan Putera tersebar di seluruh istana. Bunyi gendang kemenangan berbunyi di hati para pembesar diraja. Rakyat mula percaya bahawa keajaiban sedang berlaku. Tetapi ujian belum berakhir. Putera perlu melalui tempoh pemulihan fizikal dan otak. Dan setiap langkah yang baginda akan ambil semula adalah bukti kedua-dua keupayaan doktor dan kekuatan mental pesakit, doktor. Izwan bukan sahaja seorang doktor, tetapi juga seorang penjaga rohani. Dia bercerita tentang ketenangan melalui zikir dan meditasi, dan mengajar pasukan perubatan asing untuk menggunakan ketenangan dan bukannya ketegangan. Pada suatu malam, dia berkata kepada para pembantu, "Rawatan bukan hanya menjahit luka atau menghentikan pendarahan, tetapi ia adalah untuk membangkitkan kepercayaan dalam kehidupan pesakit." Kata-kata itu bergema di hati semua orang, dan sejak hari itu, mereka tidak lagi memandang Dr. Izwan hanya sebagai dokter dari negara kecil, tetapi sebagai orang yang membawa kekuatan iman ke bilik ini. Hari ke-5, Putera perlahan-lahan membuka mata. Cahaya memantul di matanya yang kabur, tetapi semua orang tahu bahawa baginda benar-benar kembali. Jeritan kemenangan bergema di seluruh hospital. Ada yang melutut dengan air mata kegembiraan. "Doktor," Izwan tersenyum perlahan, hanya berkata satu ayat, "Ini bukan kemenangan beta, tetapi kemenangan harapan." Malam itu di Kuala Lumpur telah menjadi pentas yang menunjukkan kepada seluruh dunia bahawa kehidupan satu orang boleh mengubah nasib banyak negara. Putera Khalid terselamat bukan kerana kuasa wang atau kemewahan diraja, tetapi kerana hati yang teguh seorang doktor Malaysia yang berani menghadapi hidup dan mati. Apabila baginda membuka mata, seluruh dunia belajar bahawa keajaiban tidak hanya berlaku dari perkara haib, tetapi ia datang dari kepercayaan, ketekunan, dan belas kasihan sesama manusia. Dr. Izwan berdiri memerhati Putera, perlahan-lahan pulih. Matanya penuh dengan ketenangan, bukan kerana dia dipuji, tetapi kerana dia tahu bahawa tugas seorang doktor bukan hanya merawat penyakit, tetapi untuk melindungi maruah dan harapan kehidupan. Kisah ini berakhir dengan pengajaran yang hebat. Tidak kira siapa anda, dari kelas atau negara manapun, jika anda mempunyai kepercayaan pada perkara yang baik dan hati yang tidak pernah menyerah kepada kegelapan, anda juga boleh mencipta keajaiban. Dan mungkin keajaiban sebenar bukan terletak pada kelangsungan hidup putera seorang, tetapi pada membangkitkan ribuan hati untuk percaya bahawa cahaya harapan tidak akan pernah padam. Jika anda merasakan kekuatan kisah ini, jangan lupa untuk menekan butang ikuti saluran kami supaya anda tidak terlepas kisah yang menyentuh hati dan inspirasi baharu, kerana setiap video adalah pengajaran hidup yang mungkin mengubah perspektif anda selama-lamanya.